Isu rundingan gelap UMNO PAS, Muhyiddin tuntut penjelasan PAS. Tiada keperluan jawatan TPM, akhirnya Perdana Menteri tolak permintaan bersatu. Akui Anwar calon Perdana Menteri jika muda mahu sertai Pakatan Harapan. Zaid bengang Tommy Thomas cuba ajar Agong. Perikatan Nasional akan mendapatkan penjelasan daripada PAS berhubung dakwaan wujud rundingan sulit antara parti itu dan UMNO mengenai keperluan kerjasama menentang Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-15 akan datang. Pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, penjelasan daripada Presiden atau Setiausaha Agung PAS itu penting untuk mengetahui kebenaran rundingan berkenaan. Apakah ia benar-benar serius dan sejauh mana perkara itu akan berlaku? Perkara ini saya akan fikirkan. Tetapi sekarang ini, saya tidak boleh komen apa-apa kerana saya dengar daripada media. Apa yang saya tahu, kepimpinan UMNO semasa Perhimpunan Agung UMNO telah membuat keputusan tiada kerjasama dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Keputusan itu sehingga kini masih tidak diubah. Kami bersatu pula dah tubuh Perikatan Nasional dan PAS bersama kami. Jadi macam mana kami hendak hadapi PRU dalam situasi macam ini? Pada saya, kami perlu ambil tindakan supaya Perikatan Nasional dapat ambil satu pendirian yang jelas supaya tiada keraguan tentang bagaimana hala tuju kami pada masa depan, katanya. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Mursyidul Ampas Hashim Jassin yang mendakwa wujud rundingan sulit membabitkan pemimpin tertentu dalam UMNO dan PAS menyentuh keperluan satu lawan satu antara mereka dan Pakatan Harapan pada PRU15 akan datang. Hashim berkata partinya mahu UMNO tahu bahawa musuh utama dalam PRU15 kelak adalah Pakatan Harapan dan bukannya bersatu. Muhyiddin ditemui media selepas menghadiri majlis pelancaran buku autobiografi Tan Sri Ampi Kaipakan Kandiah berjudul The Doctor We See You Now, My Life with Ampi Kaipakan Kandiah yang ditulis oleh Tamayanti Devi Ampi Kaipakan di Sekolah Kebangsaan Jenis Tamil Vivekananda, Brickfield di Kuala Lumpur. Ditanya lanjut mengenai keputusan Muktamar PAS terhadap kerjasama itu, Muhyiddin berkata, perkara itu juga akan dilihat sewaktu hendak mendapatkan penjelasan daripada pemimpin parti berkenaan. Setakat ini tiada laporan keputusan Muktamar PAS diberikan kepada kami. Tetapi apabila saya adakan pertemuan dengan pemimpin parti komponen lain, saya maklumkan dan dapat pandangan mereka sama ada wajar atau tidak wajar itu dilakukan. Saya tidak mahu dilihat sebuah parti yang punyai pelbagai pendirian. Itu tidak baik untuk masa depan Perikatan Nasional. Pendirian Perikatan Nasional jelas dalam banyak perkara, termasuklah untuk tidak bekerjasama dengan pihak yang sudah terpalit dengan salah guna kuasa, rasuah, kes mahkamah dan macam-macam lagi. Apapun perkara ini, kami akan bincang, katanya. Sementara itu, dalam program berasingan Setiausaha Agung Perikatan Nasional, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, Majlis Kerja Tertinggi Perikatan Nasional bermesyuarat di Ibu Pejabat Perikatan Nasional bagi membincangkan beberapa perkara berhubung persiapan PRU15 serta isu berkaitan gabungan itu. Katanya mesyuarat itu akan dipengerusikan Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin dan turut dihadiri pemimpin daripada parti komponen PAS serta gerakan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan lawatan kerja ke Pusat Pendaftaran Sistem Pengesanan Maklumat Pelarian TRIS di Kuala Lumpur. Terdahulu Hamzah ditanya mengenai keputusan Muktamar Tahunan PAS pada Ahad lepas yang meluluskan usul untuk meneruskan kerjasama dengan UMNO serta persoalan cadangan logo khususnya yang akan digunakan PAS dalam PRU15. Saya rasa tidak ada keperluan jawatan timbalan Perdana Menteri setakat ini. Itu tegas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sekali lagi ketika ditanya mengenai keperluan mengadakan perbincangan dengan Wakil Perikatan Nasional mengenai tuntutan jawatan nombor 2 dalam kerajaan itu. Jelasnya lagi, 2 jawatan Menteri Kanan kepada Wakil Parti Pribumi Bersatu Malaysia sudah boleh dianggap setara dengan jawatan TPM. Menteri-Menteri Kanan ini saya anggap lebih kepada TPM kerana keistimewaan yang diperoleh hampir sama dengan TPM. Sudah ada 4 Menteri Kanan. Saya juga telah perjelaskan kepada Wakil Perikatan Nasional 2 orang iaitu Setiausaha Agung Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan bendaharinya Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar sewaktu berjumpa dengan saya. Ia boleh dianggap pertemuan rasmi dan tidak rasmi, tapi sama ada rasmi atau tidak, mereka nak dengar pandangan daripada saya, katanya ketika sidang media selepas merasmikan pameran halal antarabangsa Malaysia ke-18 di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa. Ismail Sabri berkata demikian mengulas pertanyaan media sama ada perjumpaan dengan
dengan 4 wakil Perikatan Nasional masih diteruskan atau tidak. Untuk rekod, Bersatu mempunyai 2 Menteri Kanan, antaranya Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, dan Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razi Jidin. 2 lagi Menteri Kanan adalah Menteri Kanan Kejeraya, Datuk Seri Fazilah Yusof, dan Menteri Kanan Pertahanan, Datuk Seri Hishamuddin Hussein. Sabtu lalu, Ismail Sabri menganggap perjanjian beliau dengan Perikatan Nasional yang dibocorkan baru-baru ini sebagai cerita lama, malah menegaskan perjanjian itu bukan cerita baru. Dalam pada itu, Ismail Sabri berkata, selaku Perdana Menteri, beliau harus fokus kepada aspek memulihkan ekonomi negara serta persediaan menghadapi pilihan raya umum ke-15. Pada hari ini, saya selaku Perdana Menteri lebih nak fokus kepada memulihkan ekonomi dan selesaikan isu berkaitan rakyat seperti kos sara hidup yang meningkat. Saya rasa itu lebih penting. Saya rasa rakyat nak dengar mengenai ini dan lihat dari segi komen dalam sosial media. Rakyat nak perkara ini, bukan nak bincang perkara lain. Saya kata jumpa atau tidak jumpa, jawapannya itulah jawapannya. Jadi terserah, saya terbuka, katanya. Bulan lalu, Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Wan Saiful Wan Jan menyifatkan perjumpaan Ismail Sabri dengan 2 pemimpin Perikatan Nasional sebelum ini bukan perjumpaan rasmi. Muda perlu terlebih dahulu menyatakan pendirian berhubung Gerakan Tanah Air GTA diketuai Dr. Mahathir Mohamad, termasuk pejuang yang secara terbuka menolak calon tunggal Perdana Menteri daripada Pakatan Harapan Anwar Ibrahim, kata Ketua Penerangan PKR Selangor Halimi Abu Bakar. Katanya mustahil bagi akar umbi gabungan itu akan bekerjasama dengan muda jika gagal memuktamadkan sokongan tuntas kepada Anwar. Ini kerana mustahil akar umbi Pakatan Harapan akan bekerjasama dengan muda sekiranya gagal memuktamadkan sokongan secara tuntas terhadap keputusan menamakan calon Perdana Menteri yang dipersetujui secara kolektif, katanya dalam kenyataan. Halimi berkata, muda juga perlu memberi penjelasan tindakan sembrono meletakkan calon menentang PKR di Lakin pada pilihan raya negeri Johor lalu. Katanya sambil menggambarkan pertembungan itu masih berdarah selain sindiran Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman terhadap Anwar pada 2014 yang dikatakannya kembali tular. Pada 6 September, Syed Saddiq berkata muda mengambil keputusan untuk menyertai Pakatan Harapan menjelang pilihan raya umum ke-15. Katanya muda juga terbuka untuk mengadakan perbincangan rasmi bersama Majlis Presiden Pakatan Harapan berhubung perkara itu selain menyasarkan bertanding kawasan Parlimen tidak lebih 15 kerusi. Halimi ketika mengulas lanjut mengakui masih banyak ruang kosong terutama di kerusi tradisi UMNO dan PAS yang memerlukan tenaga segar daripada parti seperti muda yang terbuka mengumumkan ingin bertanding sejumlah kerusi seperti dinyatakan sebelum berunding. Berhenti berharap memperoleh laluan budak untuk bertanding di kerusi dalam negeri yang telah dimenangi Pakatan Harapan seperti Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Sebaliknya fokus gerak kerja di kawasan Pantai Timur seperti Kelantan, Terengganu dan Pahang, kawasan luar bandar serta Sabah dan Sarawak, katanya. Zahid Ibrahim mengecam bekas Peguam Negara Tommy Thomas kerana komen terakhirnya mengenai kuasa pengampunan yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Janganlah kita membuat presiden atau duluan bahawa tuanku masih tertekan atau dibuat rasa bersalah kerana unsur-unsur yang dibangkitkan oleh peguam yang karut, unsur-unsur politik yang karut, kata Zahid dalam video yang disiarkan di Facebook. Kita harus melihat kesucian hak prerogatif, belas kasihan yang tinggi pada raja-raja kita dalam pemerintah kita. Kita mesti pertahankan prinsip ini. Kita jangan sekali menggadai hak Raja-Raja Melayu untuk membuat pengampunan. Dalam wawancara disiarkan oleh Malaysia Kini, Thomas mencadangkan bahawa Perlembagaan Persekutuan Agong tidak diberi kuasa untuk mempertimbangkan pengampunan tanpa nasihat Lembaga Pengampunan. Thomas juga telah mendakwa bahawa pengampunan untuk Najib adalah mustahil atas sebab undang-undang. Keseluruhan idea pengampunan adalah bahawa banduan mesti menunjukkan bukti. Oleh itu, anda perlu menjalani hukuman penjara selama 3 atau 4 tahun untuk menunjukkan bahawa anda telah berubah. Anda perlu membuka lembaran baru dan tidak akan terlibat lagi dengan jenayah, kata Thomas. Dalam jawapan langsung yang ditujukan kepada Thomas, Zahid menjelaskan bahawa kuasa pengampunan yang diberikan kepada Agong dan Raja-Raja Melayu oleh Perlembagaan Persekutuan adalah satu yang diterima secara universal, iaitu hak prerogatif, belas kasihan yang tinggi. Kuasa Yang di-Pertuan Agong yang diberikan oleh perlembagaan ini bukan tertakluk kepada keputusan mahkamah berapa lama kes itu berjalan, tidak tertakluk kepada pandangan saudara dan saya, tidak tertakluk kepada pendapat ramai. Ia tertakluk kepada rasa pandangan peribadi Yang di-Pertuan Agong, kata Zahid. Katanya Agong tidak menjadi hakim apabila melaksanakan hak prerogatif baginda. Baginda tidak perlu meneliti kes itu dari segi perundangan, kata peguam kanan itu.
Kalaulah baginda kena ikut kes-kes mahkamah untuk membuat keputusan, maka tak perlulah kuasa ini, tak perlulah high prerogative of mercy. Mansuhkan saja. Baginda perlu mengkaji semua aspek keadilan sebelum membuat keputusan. Apakah kepincangan sudah berlaku dalam sistem kita? Apakah ada sebab-sebab tertentu yang perlu digunakan pengampunan baginda? Itu sahaja, kata Zaid. Bekas Menteri Undang-Undang itu turut menjelaskan bahawa peranan lembaga pengampunan yang ditubuhkan bawah perlembagaan adalah untuk menasihati agung jika baginda memerlukan nasihat. Tapi kuasa untuk mengampun itu tak perlu nasihat lembaga pengampunan. Kuasa pengampunan yang di-Pertuan Agong ini tidak boleh disoalkan, tidak boleh dipertikaikan. Ini telah ditetapkan 25 tahun dahulu. Ia non-justiciable, kata Zaid sambil menambah ia telah lama ditetapkan di mahkamah dengan memetik kes Sim Ki Chun 1985 dan Mona Fendi tahun 2002. Peguam kerana itu berkata, kuasa untuk mengampun adalah peribadi dan tertakluk kepada budi bicara mutlak agung. Kita tak boleh nak mengajarnya. Kita bukan raja. Kita tak boleh memberi pandangan yang seolah-olah menekannya, katanya. Katanya keputusan untuk membuat pengampunan bukan untuk mencari populariti atau mencari apa-apa keuntungan, tetapi mestilah dilaksanakan dengan ikhlas berdasarkan kebijaksanaan baginda. Saya percaya kepada kebijaksanaan dan kemampuan tuanku dan Raja-Raja Melayu, kata Zaid.